Salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam rancangan Jejak Rasul. Pengembaraan diteruskan lagi di bumi Yaman. Jika semalam kita menjejaki makam Nabi Hud dan Saleh alaihissalam, hari ini kita melawat bandar pelabuhan Al-Mukalla yang terletak 250 km dari Sayyun. Dan kita ziarahi Masjid Muaz bin Jabal. Keindahan muka bumi Yaman sukar ditandingi. Padang pasirnya yang luas mencabar pengembara. Gunung batunya seolah-olah dicipta Tuhan dengan ukiran misteri umpama gumpalan awan yang sering berubah wajah. Dan lautannya jernih biru menggamit pelaut terjun menikmati kesegarannya. Keindahan pantai Yaman paling menyelah di kawasan timurnya, termasuk yang menghiasi bandar Al-Mukalla. Pengunjung pasti senang dengan pemandangan seumpama ini. Kami tiba di bandar pelabuhan ini setelah mengembara merentasi padang pasir dan kawasan pergunungan selama hampir 10 jam. Al-Mukalla terletak 250 km dari Sayyun, destinasi sebelum ini. Sebuah restoran di pinggir pelabuhan ini mempunyai nama yang unik. Diterjemahkan, nama restoran ini bermakna Restoran 1001 Malam. Tapi yang lebih menarik, pengusahanya. Kita boleh cakap Melayu? Ayo, cakap Melayu. Macam Mana mana datang boleh? dari Pontianak. Asal orang Pontianak? Ayo. Tapi Abana datang dari waktu dia kecil dia berangkat dari sini. Bila tu? Sudah lama, dia umur 11 tahun. Ini berpuluh-puluh tahun dulu. Tapi anda lahir di sini? Lah, anak lahir di sana. Di Datang Pontianak? sama famili-famili kita semuanya. Oh, lepas tu bila di Pontianak baru datang kemari? Ayo. Barangkali pengembaraan ini juga tak jauh bezanya dengan kisah 1001 Malam. Kelainannya, mungkin yang itu satu dongengan dan yang ini satu kenyataan. Kembara kami masih jauh. Al-Mukalla terpaksa kami tinggalkan. Perhentiannya ringkas, tapi kenangannya panjang. Destinasi seterusnya, Eden di barat Al-Mukalla. Perjalanan sejauh 350 km mengambil masa hampir 14 jam. Gangguan seumpama ini mungkin lebih sesuai dianggap dugaan atau cabaran. Ia seolah-olah sudah menjadi satu kelaziman ketika pengembaraan ini. Tapi apa yang kami perhatikan, jalan raya di negara ini memerlukan kesabaran pemandunya. Kami semakin mengerti betapa pada setiap dugaan Allah itu terselit nilai-nilai didikan untuk kesejahteraan diri dan ummah. Biar sekecil mana dugaan yang ditempuh, hikmah di sebaliknya tidak ternilai oleh wang ringgit. Ketika berhenti rehat di sebuah pekan kecil, kami melalui pengalaman yang tidak dapat dilupakan oleh setiap anggota rombongan. Pengalamannya biasa sahaja, tetapi mungkin keadaan yang menyebabkan kami terkenangkan kembali betapa enaknya daging kambing goreng yang disediakan oleh pemuda-pemuda Yaman ini.
Mereka melaksanakan tugas begini setiap hari. Mereka bekerja di sebuah restoran yang terletak di pinggiran jalan utama yang sering dikunjungi pengembara yang keletihan dan kelaparan. Daging lembu kurang popular di kalangan orang Yaman. Daging kambing dan unta sering dijadikan santapan dan diperolehi segar sama ada daripada penternak kampung atau yang dipelihara peniaga sendiri. Itulah kelebihan hidangan ini. Daging segar digoreng menggunakan lemak haiwan itu sendiri, menjadikan rasanya manis semula jadi. Perjalanan disambung kembali. Keadaan muka bumi seperti ini terpaksa kami lalui buat beberapa jam. Kami menyusuri liku-liku hidup berbekalkan satu lagi pengalaman baru. Bukankah pengalaman berupaya membentuk pribadi manusia? Bandar ini memang popular di kalangan pelancong. Pada tahun 1948, Imam Ahmad yang menetap di sini mengambil keputusan menjadikan bandar pelbagai tarikan ini ibu negara Yaman. Bandar ini dipanggil Taiz, terletak kira-kira 250 km dari Aden. Walaupun statusnya sebagai ibu negara sudah digugurkan, namun bandar ini masih dianggap penting dan kedua terbesar di Yaman. Bagi pelancong, banyak yang boleh dilihat di sini. Dari Bukit Jabal Sabir setinggi 3,000 meter, hinggalah kepada rumah-rumah menara batu di kawasan Ib. Ada pelancong yang melawat Taiz semata-mata untuk memilih barangan antik perak yang terkenal di sini atau sekadar untuk menikmati buah-buahannya. Bagaimanapun di segi sejarah Yaman, Taiz penting kerana di sinilah tempat mulanya Islam berkembang. Sebuah masjid tua di Al-Jandiyah tidak berapa jauh dari Taiz menjadi bukti peninggalan sejarah itu. Masjid Mu'az bin Jabal terletak 6 km di utara Taiz. Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu dilahirkan di Madinah. Beliau antara sahabat yang rapat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil lagi, beliau dididik di madrasah Rasulullah. Ada riwayat mengatakan Mu'az pernah belajar ilmu agama dengan Rasulullah sendiri. Mu'az berpribadi mulia dan sangat rajin mendalami Islam. Tidak hairanlah jika pada usia muda, Mu'az telah diiktiraf sebagai pakar Al-Quran dan syariat Islam. Rasulullah SAW sendiri mengiktiraf kebolehan Mu'az dengan sabdanya, "Umatku yang paling alim tentang halal dan haram ialah Mu'az bin Jabal." Bersama 5 sahabat lain, Mu'az diberi penghormatan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran pada zaman Rasulullah SAW. Selepas penduduk Mekah menerima Islam secara rasmi, Mu'az dipilih untuk mengajar Al-Quran dan hukum hakam kepada saudara yang baru memeluk Islam. Pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab, Mu'az menawarkan diri ke Palestin untuk menjadi guru agama. Di Yaman, asas-asas yang dibina oleh Mu'az ibarat tiang yang mengukuhkan kedudukan Islam di selatan semenanjung Arab. Ini tiang asal yang digunakan untuk menentukan masuknya waktu sembahyang di zamannya. Selepas Perang Tabuk,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negara Yaman sebagai memenuhi kehendak penduduk tempatan untuk mempelajari agama Islam. Dan apa yang saudara lihat di sini ialah masjid pertama ataupun terawal yang dibina sendiri oleh Muaz bin Jabal, dan dari sinilah berkembangnya agama Islam ke seluruh negara Yaman. Ini adalah takungan air yang asal. Penduduk tempatan memberitahu air dialirkan ke sini dari telaga di luar untuk memudahkan jemaah mengambil wuduk. Tapi kini ia tidak lagi digunakan. Lelaki berusia 75 tahun ini ialah penjaga, imam dan bilal Masjid Muaz bin Jabal. Dia menceritakan sejarah kedatangan Muaz ke tempat ini. Selepas daripada Rasulullah SAW pulang dari medan perang Tabuk, أرسل إلى هنا معاذ إلى اليمن dia mengutuskan kemari Muaz وأبو موسى الأشعري dan Abu Musa Al-Asy'ari. Dua sahabat dia, Muaz dan Abu Musa Al-Asy'ari. ظل معاذ في اليمن من زبيد Daripada Zabid. Ya. ظل معاذ في اليمن كم 13 شهر صيني 13 شهر فقط Kemudian Muaz bin Jabal makna tinggal di sini selama 13 bulan. أيوة. Dan مش كذا selepas كذا. itu غزوات في غزوات في الشام Selepas itu Muaz bin Jabal dia وباع عبيدة عامر بن الجراح ya. Selepas itu dia meninggalkan tempat ini dan terus ke Mekah dan Madinah dan seterusnya ke Syria ya. Dan dia wafat di Jordan. لا إله إلا الله محمد رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Imam Bukhari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, telah datang kepadamu penduduk Yaman, mereka berperasaan halus dan berhati lunak. Iman adalah milik orang Yaman, begitu pula kebijaksanaan. Muaz banyak berkorban demi menyampaikan risalah. Beliau mengetepikan kepentingan diri dan kemewahan hidup demi memimpin manusia yang pada ketika itu dahagakan panduan. Masjid ini terus menjadi pusat majlis ilmu walaupun selepas Muaz meninggalkan Yaman dan seterusnya wafat pada tahun 639 Masehi. Kesaksian masjid ini turut diakui oleh pakar sejarah Profesor Yusuf Muhammad Abdullah. Because the mosque was there, and we know it from the traditions of the Prophet, and we know because Islam came in the light of history. So anything from the time of Islam came to us, then we can always see its authenticity. Ini pemandangan biasa di pinggir Bandar Taiz. Cara mendirikan tempat kediaman di kawasan lereng dan atas bukit diwarisi sejak dahulu lagi.
terasa kagum melihatkan kemahiran dan keberanian penduduk tempatan. Sebenarnya, sejak dahulu lagi, penduduk Yaman dikurniakan Allah kemahiran menebuk gunung dan memahat batu untuk dijadikan tempat tinggal. Kebolehan itu dimiliki oleh kaum Tsamud yang akhirnya dibinasakan Allah kerana walaupun diberi nikmat, mereka kufur kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 9 mafhumnya, dan kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah. Sesungguhnya, setiap kebolehan ataupun kelebihan yang dikurniakan Allah kepada hambanya adalah satu nikmat. Biar sekecil manapun kebolehan itu, tetapi jika dimanfaatkan sebaiknya dan dengan penuh keikhlasan, akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, mafhumnya, satu kemahiran yang dimiliki tangan seseorang menyelamatkan mereka daripada kemiskinan. Keunikan dan keindahan seni bina Yaman terserlah dengan ukiran yang menghiasi bingkai-bingkai tingkap dan gabungan warna pada setiap bangunan. Sebenarnya, warna-warna pada bangunan-bangunan ini adalah warna asal batu yang digunakan. Setiap gunung menghasilkan batu-batu yang berlainan warnanya. Ini bermakna untuk membina bangunan yang mempunyai 5 warna, pemilik perlu mendapatkan batu-batu dari 5 gunung yang berlainan. Allah mencipta laut supaya ikan dan hidupan lain boleh hidup untuk kegunaan manusia. Allah membentangkan langit supaya dengannya burung-burung boleh berterbangan dan perjalanan menjadi lebih pantas. Malah Allah jadikan bukit dan gunung supaya dengannya terpasaklah bumi. Allah mengingatkan setiap satu yang ada di muka bumi ini dicipta untuk dimanfaatkan manusia. Batu-batu ini tidak terkecuali. Dalam pada segala nikmat ini memberi kesenangan kepada manusia, apakah wajar manusia kufur dengan membelakangkan segala perintahnya? Wajarkah manusia melupakan pemberi kesenangan kepada hidup ini? Dalam pada segala nikmat alam ini boleh dimanfaatkan. Wajarkah manusia menggunakannya tanpa batasan, didorong semata-mata keinginan untuk mengambil jalan mudah ataupun untuk mengaut keuntungan? Setiap sesuatu, jika dilakukan berlebihan, boleh membawa mudarat. Perusahaan kuari seperti ini biasanya terdapat di kawasan bandar kerana permintaannya tinggi. Pembekal biasanya datang setiap 2 minggu untuk menghantar bekalan batu atau menerima tempahan baru. Setiap jenis batu mempunyai nama masing-masing. Antaranya Hasash Wada'i, batu merah, Muawiyah batu hijau, Tabrah batu simen, Habash Damari batu merah dan hijau, dan Milawan Tabrah. Walaupun semua ini Allah kurniakan untuk kebaikan manusia, tetapi Allah mengingatkan bahawa alam sekitar boleh binasa di tangan manusia sendiri jika tidak dikendalikan sebaiknya. Allah berfirman dalam surah Al-Rum ayat 41 mafhumnya, telah nampak kerosakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian daripada perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar.